Allah. Yang keenam, sentiasa tolong menolong dan bersikap ithar kepada yang lain. Apa kalimah ithar ni? Tak faham Ustazah. Kalimah ni rupa-rupanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, minta dengan Allah Subhanahu wa taala untuk sentiasa tolong menolong dan mengutamakan orang lain. Mengutamakan orang lain ni sikapnya Sayyidatina Fatimah, mengutamakan orang lain sikapnya Sayyidatina Aisyah. Ada banyak kisah-kisah ini dalam kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Kita akan jadi kerdilnya diri aku nak masuk syurga ikut Fatimah, ikut Aisyah. Tapi aku bila ada peluang, aku dulu. Sedangkan mereka ada peluang, teringat orang yang miskin dibantu, orang belakang rumah aku ni dah lama tak sendawa kekenyangan, pi bagi dulu kat mereka. Kita punya dikemudiankan. Allahu Akbar. Jauh lagi kita nak bergelar wanita mujahidah. Yang ketujuh, memiliki perhitungan dan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan dan bertindak. Orang kata wanita ni suka ikut emosi. Jangan marah kalau orang cakap macam tu, sebab Allah yang bagi tahu kita ni memang banyak pendek akalnya berbanding orang lelaki. Sebab tu sahabat-sahabat kuasa talak dalam Islam hanya pada orang lelaki. Betul kan? Macam mana pun isteri pompen bebel kan, dia buat tak tahu. Geram saya Ustazah suami saya ni. Kenapa kak? Kita cakap lah banyak kali, dia boleh diam je. Nasib baik dia diam kak. Kalau dia kata aku ceraikan kau talak 3, jenuh kita. Faham ya sahabat-sahabat? Macam mana dia marah, dia ambil kunci motor pergi lepak kedai mamak lah, lagi bagus. Nanti bila mak kau senyap, kau telefon ayah, ayah balik. Kan itu orang lelaki. Tapi kalau kita kena bebel dengan suami, kan apa kita cakap? Payah sangat abang ceraikan saya, ceraikan saya, ceraikan saya. Bergegar arasy Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu kuasa talak tak pada kita. Kenapa balik lambat bang? Saya ceraikan abang talak 30. Pergi keluar rumah kan sahabat. Allah tahu emosi wanita ni. Jadi sebelum kita bercakap, tolong fikir dulu wahai wanita. Aku memang berhak nak marah dia ni, tapi kalau aku marah satgi kang kan. Nak marah tapi kena sabar, nak marah tapi kena sabar. Kan macam tu? Kan sahabat-sahabat. Akhirnya, bang abang nak pergi kerja. Saya ada benda sebenarnya nak cakap dengan abang. Cakaplah ni abang tengah free ni. Tak apalah nanti abang lambat pula masuk kerja. Abang balik makan tengah hari kan? Balik hari ni. Nanti tengah hari saya cakap. Tadi kata ada benda nak cakap. Alah abang budak nangis pula nak susu ni. Abang pergi kerja dululah. Petang nanti saya cakap. Sahabat-sahabat. Petang nanti pula kita dah aku kena cakap juga ni. Kena cakap. Tak boleh jadi ni laki aku ni. Kena cakap. Lala balik yang abang beli pisang goreng panas-panas ni sedapnya yang. Tadi kata ada benda nak cakap. Tak jadilah bang, lupa dah nak cakap apa. Sebenarnya nak marah tu bagi tadi. Tapi sebab kita menangguhkan kemarahan, Allah datangkan suasana yang indah untuk sejukkan hati kita balik. Tapi tengah marah, tak fikir dulu, marah terus akan jadi apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Tiba-tiba keluar pula kedah dia kan? Marah terus kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia jadi apa? Kita kata, kenapa tak balik kat suami outstation ke? Dalam hati kata merajuk, sebab aku tengking dia, laki aku memang jenis lembik gitu. Sekali kena tengking tak balik rumah dah. Sahabat-sahabat, akhirnya bukan makin baik tapi makin jauh, makin jauh. Jadi matanglah wahai wanita, sebelum kita buka mulut dengan emosi, timbang dulu dengan akal untuk kita bercakap. Ke-8, mengikhlaskan niat dan tujuan hanya untuk mencapai mardatillah. Kejut anak sebab nak dapat redha Allah, cakap yang baik dengan suami sebab nak dapat redha Allah, berbuat baik dengan siapa saja sebab nak redha Allah. AJK buat program hari ni sebab nak dapat redha Allah sahabat-sahabat. Tak payah intai kejap lagi Facebook berapa like hari ni, tak payah. Redha Allah semata. Subhanallah. Terakhir, memiliki kesabaran dan kestabilan jiwa dalam menghadapi pasang surutnya fitnah dan cubaan. Berapa tahun dah ibu-ibu hidup? 40 tahun Ustazah, 60 tahun Ustazah. Apa yang makcik tak lalui? Betul kan ibu-ibu dirahmati Allah? Sebab tu saya suka sembang dengan orang tua. Ya Allah Ustazah, cik ingat lagi masa cik dulu mengandung 9 bulan. Masa itulah baru pakciknya dapat kerja jauh daripada makcik. Beranak seorang-seorang Ustazah, sedihlah masa tu, tak tahu nak kata apa.
Tapi tengok anak sulung makcik tu, Masya Allah, dia kental jiwa dia, paling kuat. Rupanya ada hikmah. Acik belajar hidup sorang-sorang. Suami baik Ustazah, tapi dah tugas duduk jauh. Jadi bezalah anak sulung tu, dia macam pandai berdikari. Tu rupanya hikmah yang kita nampak lepas beberapa tahun. Betul kan? Kan biasa kita hidup. Ustazah, hari tu tajam kereta saya pancit tengah jalan malam-malam tepi kelapa sawit. Nasib baiklah ada orang lalu. Apa maksud nasib baik tu? Mesti ada sesuatu yang baik Allah nak hantarkan. Kamu lalui sahaja. Okay, jadi seorang mujahidah, dia kental jiwanya melalui apa sahaja cabaran, halangan, dugaan. Saya selalu sebut di mana-mana, tolong bila berlaku apa jua takdir dalam hidup kita, pilihlah untuk berdamai dengan takdir. Boleh ibu-ibu dirahmati Allah? Kalau kita berperang dengan takdir, yang kalah pasti kita. Kerana kita sedang berlawan dengan Allah, pemilik, pemegang kepada takdir hidup kita. Jadi insya-Allah Allah beri kekuatan, fikir-fikirkan, tanya diri sendiri, agak-agaknya ya Allah, akukah wanita mujahidah itu? Boleh tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Macam rasa nombor 1 ni macam okey, nombor 5 ni macam lambat lagi, nombor 8 ni jangan haraplah, contoh kan? Maka kita perjuangkan untuk hidup dan mati sebagai wanita mujahidah. Lagi banyak cabaran hidup dan dia berani bangkit dan tempuh, insya-Allah itulah mujahidah yang sebenar. Jadi jangan cemburu dengan hidupnya orang yang rehat-rehat saja. Syoknya Ustazah, baju ada orang urus, bab rumah ada orang urus, ronoknya Ustazah, suami pun baiknya. Tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebenarnya dengan nikmat itu banyak soal jawab dia di hadapan Allah kelak. Kita doakan dia terus dapat nikmat sampai selepas mati. Kita yang tertangguh nikmat, mudah-mudahan dengan gelaran mujahidah melayakkan kita berehat di tempat yang paling nikmat, itulah di dalam syurganya Allah. Okey, itu saja untuk pertemuan hari ini. Minta maaf yang merasa dah sakit pinggang, kebas, peha-peha, lutut semua. Mudah-mudahan ini jugalah gelaran wanita mujahidah. Okey, sekian, ampun maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.